Apa khabar semua? Kawan di luar sana, tak kisah dari Perak maupun di seluruh Malaysia or our friends outside. Bukan semua orang outside of Malaysia cakap bahasa orang putih, but never mind. Thank you for being with us pada malam ini. Saya memang sekarang tengah susah nak kontrol kefanboyan saya. Sebab duduk di sebelah kiri saya, seorang pelakon, penerbit, pembikin filem yang tersohor dan terkenal, amat-amat terkenal. Memang kalau saya nak introduce tu memang tak berapa ngam lah. Alah, Raya Marhan YB. Saudara Brom Palare, terima kasih atas kesudian untuk bersama kami pada dalam bersama saya dan rakyat Marhain di luar sana. Terima kasih juga YB atas kesempatan ini. Tukang tanya, ini adalah episod pertama kita dan format dia memang senang. Saya tanya saudara, saudara jawab. Saudara tanya saya jawab. Okay. Kita pi 2-3 round, mungkin satu round tak habis dah sampai tamat masa, mungkin 3 round tak cukup soalan. Okay. Tapi kita tengok macam mana. InsyaAllah. Terima kasih juga pada ketika kita tengah berpuasa, sudi bersama. Tapi malam okeylah, dah berbuka. Okeylah, baju makin ketat ni YB. Okey. Bulan puasa saya pun tak faham kenapa. Cutting baik. Dan saya akan mula dahulu. Sudah tentu mungkin untuk tetamu yang lain saya perlu introduce, perkenalkan. Tapi untuk Bron mungkin saya perlu diperkenalkan kepada fans-fans di luar sana lah. So tak usahlah kita nak buat perkenalan dan sebagainya. Basically kita punya asas kepada show ini adalah untuk saling kenal berkenalan. Untuk berkenalan secara individu dan untuk memperkenalkan pemikiran-pemikiran yang mungkin lebih mendalam, mungkin lebih meluas. Kerana pada saat ini di negara kita, kita perlukan pemikiran yang lebih meluas dan mendalam. Moga-moga. Moga-moga. Saya rasa perlukan juga. Dan pada hari ini topik kita adalah sasiah dan siasah dan kemasyarakatan. Ya. Dengar berat. Agak berat ke cuma? Boleh tahan. Boleh tahan. Boleh tahan. Tapi tak apa. Saya akan cubalah dengan sedikit satu soalan yang agak relaxing dulu untuk warm up. Walaupun kita dah sebenarnya dah warm up sejam lebih dah. Silakan YB. Sebab fanboy dengan bukan sahaja saudara sebagai seorang pelakon tetapi karya yang dihasilkan dengan saudara sebagai penerbit maupun sebagai pelakon amatlah saya kagumilah. Tetapi sebelum sampai menjadi seorang pelakon, saya difahamkan saudara pernah menjelajah Itali. Belajar kat sana 4 bulan, lepas tu ada 4 bulan lagi. Mantap. Yang 4 bulan belajar tu saya minat, tapi tak seminat apa yang berlaku 4 bulan yang kemudian dia. Okey. Boleh tak ceritakan sedikit apa yang berlaku 4 bulan kemudian tu? Lepas saya shoot filem Manlaksa rasanya. Dapat scholarship dari Ministry of Culture and Tourism Itali. Jadi pergilah berangkat sana nak belajar. Oleh kerana nak belajar tapi ada masalah birokrasi antara office di KL dan juga liaison di sebelah sana lah. Jadi ada problem, jadi duit scholarship tak keluar. Buku makin tak boleh nak mampu dan saya pula macam time tu bayangkan, nasib baik kita pelakon tau. Ada duit boleh ni sikit tau. Kalau bayangkan anak Felda ke apa yang macam satu family dah pergi airport, anak saya dapat scholarship ni alhamdulillah, sampai sana duit tak ada. So memang duit dia langsung tak sampai? Tak keluar. Keluar bulan ketiga. Okey. So problem lah. Minat nak belajar berkurang lah. Macam masalah yang dihadapi oleh ramai lah. Bila duit tak cukup, barang nak beli, kelengkapan sekolah, semua problem. Saya pun macam, okey, mengaruh dah ni. Alang-alang dah tak boleh efektif pembelajaran. Biarlah kita kenal negeri ni seadanya. So duit datang seketol. Saya pun ambil duit tu, pergi travel backpacking 4 bulan, 3 bulan lebih. Daripada bawah sampai kecuali Tumit lah, bahagian Tumit je yang tak, tapi memang the whole Italy. Berkenal, berkelana, luas perjalanan, luas pandangan, mula memahami
erti masyarakat, erti birokrasi, erti macam-macam lah. Sempat masuk balai polis, kena tahan sekejap dan sebagainya. Itulah yang teman nak tahu. Okey, mungkin tak, kalau tak nak cerita pasal apa pasal nak masuk balai polis tu, pengaruh penjelasan tersebut terhadap karya dan juga mungkin etika kerja dan juga pencapaian saudara kemudian. Apakah pengaruh penjelajahan tersebut? Yang pasti ialah konotasi ataupun pandangan orang Melayu kita malas memang tersangkal sepenuhnya di Itali. Okay. Sebab dia orang pukul 3 tidur, pukul 5 baru bangun, baru sambung kerja. Dia orang ada... So, mereka lagi malas lah. Kita ada man-man. Siesta. Kan, dia orang ada piano-piano. So kalau kita pergi macam piano. Macam sabarlah. So kita macam, wish, ini wah slow betul ni kan. Buat bagi saya rasa, okey, apa yang kita rasa tentang negara kita, tentang rakyat kita, tentang apa yang berlaku dalam negara, tak seteruk yang dimomok-momokkan. Tak dan dari sudut pemikiran pun orang kita not bad. Maksudnya dia memberi lebih keyakinan bahawa ada harapan negara kita boleh berdaya saing di peringkat global. Negara kita mempunyai reputasi yang okey. Dan benda tu kot yang penting. Dia membina jati diri sebagai Malaysian yang we want to be towering Malaysian, ataupun kita nak jadi Malaysian yang boleh berdaya saing dan bersaing di peringkat global. Dan kita mampu, saya rasa. Daya saing dan daya keyakinan. Daya keyakinan. Okay, that's cool. Benar ke tak nak cerita pasal balai polis? Oh, ni pasal ada sindiket duit palsu. Oh. Tapi oleh kerana kita dapat daripada scholarship datang daripada bank negara diorang. So, saya pergi main CC, saya berkafe untuk internet apa semua. And then ada benda yang orang hantar message kata, ada email nak kena resign. So, pergi lagi sekali, diorang dah letak kat depan. Duduk tak sampai 15 minit, ada polis datang 4-5 orang, karabinieri, datang nak tahan. Kita macam, alamak, tiba-tiba saya ada 5 orang kat belakang ni. Dah macam dalam scene movie, dalam Malaysia tak pernah ada kes ni. Kat Malaysia tak pernah ada privilege di sana. Dapatlah merasa first time dalam hidup masuk dalam kereta polis adalah polis Itali. Not bad. So pergi tahan, duduk di sana, dia orang check semua saya punya backpack. Cuma ada tiket kereta api, tiket museum, literally semua benda yang cultural and yang tak ada benda pun tentang sindiket duit palsu ke apa. Dan dia orang tanya duit dapat mana, kita cakap bank negara. Dia orang pun macam, macam kita bank negara tak isu duit, bank negara tak ada ATM. Kita macam, so bila tunjuk dokumen-dokumen dan lepas. Okay, cool. Nothing too bad. Okay lah, taklah juicy sangat. Tak. Okay, saya bersedia untuk ditanyakan. By the way, Tadi dah like kan? ni tak ada skrip. Aku tak tahu apa yang dia nak tanya tau. So, aku tak tahu apa yang dia nak tanya. So, kalau jam sikit, sorry lah. Okey, Mai. YB. Saudara. Kami di bawah ni YB. Setelah kita pergi menjelajah Itali, rasa spaghetti dan sebagainya, realitinya sekarang belacan di negara sendiri. Rakyat marhain kini melarat. Semua orang tahu. Tapi pemimpin, kita nampak sibuk dengan perebutan kuasa. Kita nampak ada yang berlaku di peringkat atasan yang kita rasa di sebalik sloganeering dan sebagainya. Yang kita buat untuk rakyat. Tapi at the end of the day, the test of a pudding is in the eating. So kita boleh cakap macam-macam, kita boleh announce macam-macam. Tapi kalau di peringkat bawahan kita tak merasa, tu juga kita rasa mengurangkan keyakinan kita. So yang sibuk bersifat partisan. Maksudnya semua parti lah. Saya bagi sama rata. Dan senario ini juga buat bagi kita rasa dalam kita ni, diorang sibuk-sibuk macam ni. Adakah next election akan membasmi sebarang permasalahan? Saya tak percaya. Sebab 90s dekat Thailand is roughly macam apa kita berlaku sekarang. Tak ada apa yang betul-betul cukup strong. Yang mana 2 tahun setengah tukar. 2 tahun setengah tukar. Dia bukan solusi sebenar yang membawa kestabilan politik, kestabilan ekonomi negara dan sebagainya. Dahlah masalah kita kebergantungan kepada politik dan politician. Business, banyak benda terlampau bergantung pada politik dan ahli politik. Apakah kita perlukan stop gap leader? Indonesia ada B.J. Habibie, Thailand ada Anand Penyaraisun as a stop gap leader untuk settlekan, redakan
suasana, suhu dan kembalikan balance dalam antara masyarakat, kelangsungan hidup, kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik. Korang berhenti bergaduh sekejap, bagi rakyat dan ekonomi semua, peniaga apa semua stabil. Lepas tu korang nak bergaduh balik, bergaduhlah. YB macam mana tentang keadaan ni? Saya akan fokus dahulu dengan stopgap leader. Saya rasa konsep stopgap leader sebenarnya sedang berlaku sekarang. Dengan gantungnya parlimen, gantungnya demokrasi, gantungnya segala institusi untuk menjadi seimbang kepada kerajaan. Okey. Konsep tu sedang berjalan. Tapi yang saudara sebut tadi tentang the proof in the pudding is in the eating. Pedas kan? Tak semanis puding yang sepatutnya. Dia ni puding sampai apa entahlah. So dia bukan saja tak manis. Dengan stopgap leader yang sekarang ada ini, yang sebenarnya punya kebebasan yang sepenuhnya. Tak ada seimbang, legislatif langsung tak kacau. Pembangkang memang tak ada tempat untuk bersuara. Bila bersuara kat luar pun, mereka memang seolah-olah memang pekak 1000 kata. Jadi kaedah tu saya rasa betul boleh, tapi the proof of the pudding, apa yang kita rasa yang pedas sekarang, dia bukan saja pedas, dia dah sampai dah berdarah, yang dalam mulut kita sedang menyebabkan kita berdarah dari hidung, dari telinga, dari mata. Negara sedang berdarah. Okey, itu konteks. Tetapi pada ketika yang sama, saya menyambut baik stopgap leadership tu atau transitional leadership. Sebab apa yang kita perlu transisi daripada apa yang sedia ada sekarang dan juga apa yang berlaku dalam setahun yang lebih yang lepas ni, kita perlu transition ke arah sesuatu tempat dan masa di mana rakyat sekarang telah sedar bahawa sebelum ini, bila saya kata rakyat, bukan semua, kebanyakan, sebahagian besar rakyat pada 2018 telah membuat satu keputusan untuk bawa perubahan. Perubahan itu dibawa. Lepas tu kita tahu apa yang berlaku lah. Saya guna istilah pengkhianatan, tapi itu agak partisan, tapi itulah sebenarnya apa yang berlaku. Rampasan kuasa telah berlaku dan itulah bawa puding yang pedas kepada yang kita ada sekarang. Tapi transisi dari sekarang sehingga kemudiannya, what is the next stage? The next stage is di mana rakyat yang sekarang memang sedar dengan momokan-momokan yang telah dilontarkan kepada ahli-ahli politik atau politikus yang menjual benda yang menakutkan orang, macam kalau hang bagi kekal dengan depa yang ni, hampa semua akan dicuri maruah, dicuri harta, dicuri semua. Benda tu tak berlaku. Sebenarnya yang curi depa sekarang yang menggunakan alasan tersebut. So transisi adalah bagaimana rakyat yang sekarang semakin celik mata, semakin yang telah disedari hakikat penipuan dan pengkhianatan sesetengah pihak. Ia antara sekarang dengan kemudiannya apabila rakyat akan buat keputusan sekali lagi. Setuju 100%. Pilihan raya yang akan datang ini tidak akan membawa solusi muktamad. Dia tak. Sebab kita masih dalam transisi. Walaupun dah sampai the next milestone dalam transisi, tetapi sekurang-kurangnya rakyat perlu dikembalikan kuasa untuk membuat keputusan. Sebab sekarang ni segala keputusan sedang dibuat oleh sang penguasa yang ada di atas sana. Dan saya bukan kata waktu kami jadi kerajaan kami perfect. No, far from it. In fact, kalau saya nak, mungkin kena buang parti kot kalau saya sebutkan kesemua kesalahan yang kita buat, yang saya tak puas hati, yang saya suarakan. Tapi at the end of the day, ada sesuatu hikmah di sebalik apa yang berlaku. Rakyat sekarang nampak penceritaan yang digunakan untuk menghalalkan apa yang berlaku setahun lebih yang lepas ini terbukti bukan puding tetapi sambal yang menyebabkan pendarahan dan juga kepedasan. The final thing is, saya rasa the transitional period sekarang adalah sesuatu peluang untuk membuka ruang perbincangan. Untuk yang puak sini dan puak sana, bukan buang kepuakannya,
tetapi meredakan meredakan sifat asobiah atau sifat kepuakan dan lupakan seketika apa pentingnya untuk parti ini, parti aku, parti engkau, tetapi fikirkan apakah yang rakyat sangat perlukan. Ni dengar macam retorik, tetapi I'm sick and tired of the discussion of benda ni mungkin boleh jadi tapi nanti parti rugi macam mana. I face it every day. Dan saya adakan perbincangan itu dengan saya diri sendiri. Kalau saya pergi sembang dengan orang di sebelah sana, puak sebelah sana, untuk let's come to a deal on this policy, on local planning, supaya kita boleh buka ruang ini, supaya peniaga boleh kerja di sana, boleh berniaga di sana secara halal, tidak akan menghadapi penguatkuasa datang kacau sebab semata-mata mereka nak cari rezeki yang mereka tak ada ruang lain. Takut nak pergi sembang dengan demo yang ada sebelah sana. Tapi buat jugalah. Dan boleh tahan juga bantaian daripada sesetengah pihak, bukan saja dalaman-dalaman pihak. Parti saya okey. Cuma adalah cocok-cocok sikit sana daripada rakan sekutu. Kenapa hang pergi sembang dengan mereka? Tapi tak apa. Benda tu boleh. Tapi tu kecil. Yang lebih besar tu, mungkin saya belum sampai level lah. Benda dan ruang dan peluang itu perlu dicipta, diwujudkan dan sekurang-kurangnya dicuba. Discussion is what we need. Not posturing, not sloganeering, no fist thumping, table slamming. Real discussion. That, I think, is the answer for now lah. Boleh. Terima kasih. Saya Ada soalan tambahan? tak ada. Sebab ada sekejap lagi kan kita. Okey. Soalan akan sampai YB. Okey. Nah, ini my following question. Ya. Saya nak pi berat sikit. Boleh. Kalau saudara adalah seorang Perdana Menteri di sebuah negara yang baru, yang mirip sebiji Malaysia, dengan kepeningan yang Malaysia ada, dengan kepelikan yang Malaysia ada, dengan kehebatan dan keistimewaan yang Malaysia ada. Apakah hala tuju dan apakah Perdana Menteri Bron Palare akan jadikan sebagai agenda utama sebaik saudara angkat sumpah? Kalau 2015 mungkin seronok saya menjawab. Okey. Sebab sebelum kemeluk berlaku. Bila dalam COVID ni, dalam keadaan sekarang, role playing, Fantasyland sangat sakit untuk saya fikirkan. Tapi itu sebenarnya adalah apa yang kita perlukan sekarang. Tapi apa yang saya mahukan, sebab saya tak partisan, saya tak percaya partisan politik. Saya percaya politik dalam membangunkan negara dan sebagainya. Tapi saya tak boleh subscribe to group rules yang group think. Saya ada masalah group think dari sudut tu. Support sebab semua support, kalau tak ni nanti parti dia bagi saya ada problem dari sudut tu. Saya lebih mahukan, maksudnya orang yang memimpin, dan saya tak percaya kata saya ada kualiti as a PM. At least dalam diri saya kepada negara saya, yang the moment saya naik, sebab naik pun honorific, bukannya yang pergi ke bawah dan nak jadi, kan. So jadi kita mampu buat banyak benda yang lebih bermutu berbanding orang yang pergi dan menjanjikan macam-macam. Saya tak janji apa-apa. Saya cuma akan remindkan orang tentang 3 kualiti yang kita perlu dalam pencarian next leader. Integrity, intellect, usaha. Tak ada the first, nombor 2 dan nombor 3 hanya akan mendatangkan mudarat dan kecelakaan. Sebab itu akan menjadi asas kepada nombor 2 dan 3. Sebab kalau kita ada intellect dan daya usaha tanpa integriti, kita akan ada fast thieving leaders. Sangat menakutkan,
pernah membayangi hidup kita juga. Tapi sebagai sebuah negara, saya juga ingin melihat negara yang tak dijajah dengan momok-momokkan yang kawan anak saya akan mencuri hak dia. Anak saya akan nak kepompong semua, nak semua, walaupun dia mungkin kurang cerdik. Saya tak nak politik Ponzi scheme, MLM. You support I jadi downline I. Selain daripada diorang, kita jaga protect diri kita, tapi you akan kaya juga. Jadi you akan join I untuk kaya. Tapi you cakap dengan orang kata kita jaga diorang. So saya tak boleh hidup dalam keadaan anak saya membesar, cucu saya membesar, cicit saya membesar dalam that values. Jadi seharusnya bagi saya akan tinggalkan tiga itu sebagai amanat sahajalah. Ada amanat. Itu bagi saya, itu yang lebih penting daripada kita berfantasi kata macam mana kalau jadi Perdana Menteri nak buat apa. Sebab tak ada apa yang lebih bermakna. Bagi ikan hari ini boleh habis, bagi pancing dia boleh pancing selama-lamanya. So tiga tu kot yang saya rasa akan diminta jadi pedoman buat semua rakyat to find the next Prime Minister ganti saya. Demikianlah terpahat dan termaktubnya amanat Bron. Wow. Kan, pelakon boleh jadi jantung kan? Okey. Tapi ni bukan calang-calang punya pelakon lah. Pelakon, penerbit, pembikin filem, CEO syarikat banyak lah. Alamak. Still learning the rope. Okey. So maksudnya amanat saudara adalah untuk memberi boleh katakan teguran dan juga teladan supaya boleh menjadi transitionary Prime Minister to the next one. Tapi kriterianya harus ada. Maksudnya kalau kita memandang kata okey, tapi macam mana? Macam mana nak buktikan tiga kriteria tu? Okey, integrity rasanya ada. Okey. Sebab tak pernah tengok hang ditangkap curi ke apa selain daripada saya di ada satu Itali. kriteria yang saya tak boleh fill in untuk support tiga tu yang saya tak boleh jadi. Dan saya nak kita sebagai masyarakat lebih menggunakan kriteria itu. Sebab ini tiga kriteria yang bersifat kepribadian, bersifat sahsiah. Tapi apa aspek kemasyarakatannya? Sekarang politik kita melihat daripada top down approach. Kan lebih ke persidangan agung, kongres dan sebagainya. So lagilah Ponzi scheme dan MLM-nya. Sebab untuk jadi ke level presiden level ni memerlukan different party, different system lah, cawangan bahagian dan sebagainya. Ketua Perhubungan Negeri dan sebagainya. Tapi saya memandang siapa yang nak jaga 33 juta punya masalah. Apa hasil di tempat anda yang 30,000? Apa hasil di tempat anda yang 100,000? Kalau anda tak boleh berkhidmat di tempat 30,000, 100,000, 200,000 orang, lupakan 33 juta. Tapi sekarang tidak. Realitinya is kita menggunakan acuan lain untuk menjadikan Perdana Menteri menjaga 33 juta. Padahal di tempat dia orang sendiri kalau pergi setengah-setengahnya leader macam macam mana kau nak jaga satu negara? Kawasan kau sendiri pun masalah, jambatan tak ada, pokok tak kemas. Ini politik apa ni? Politik janji-janji, tabur-tabur, kasih orang takut. Itu bukan leader yang saya nak. Itu bukan leader yang patut anak saya jadikan leader. Saya tak nak leader macam tu untuk anak saya. Boleh cucuk sikit tadi sebutkan integrity, intelek dan juga usaha lah. Okey, integrity saya rasa memang tak ada satu kerajaan, satu negara pun yang terima yang tak ada integrity. Intelek ni jadi masalah. Kerana ada orang yang cerdik, betul-betul cerdik, tapi dia guna kecerdikan dia untuk curi, rompak, menyamun. Kalau tak ada integriti memang bermasalah. Kalau dia ada integriti. Tapi apabila ada sesetengah orang yang rasa dia macam disebutkan kompas dia yang sepatutnya jarum ke utara, tapi dia punya kompas face terbalik. Dia tak rasa dia bersalah. Dia tak rasa dia tak berintegriti. Dia tubuhkan satu kerajaan, satu syarikat, guna syarikat itu untuk buat duit, untuk menyumbang kepada orang miskin. Tapi kadang-kala duit itu digunakan untuk... Pokoknya adalah intelek kadang-kala dengan integriti yang disalah tafsir, salah faham pun, dan dia usaha kuat.
pokok soalan pokok yang saya nak tanya, dengan intelek, dengan integriti, dengan usaha pun, sekiranya dia bukan datang daripada golongan yang tahu susah, yang tahu masalah marhain, masalah dan perasaan sebagai orang miskin, papa kedana, mahasiswa, rakyat miskin kota. Adakah orang ini, walaupun ada ketiga-tiga ciri ini, dia boleh memimpini sebuah negara dan sebuah kerajaan? Sebab saya percaya masih boleh, walaupun mungkin YB lean towards ini neo feudalistic. Sebab kalau ada integriti, pasti akan ada empathy. Pasti akan ada cuba untuk memahami. Betul. Kalau dia ada intelek, dia pasti ada perasaan ingin tahu. Sebab that's the basis for knowledge seeking. Kan, untuk jadi intelek kita harus berilmu. Tapi untuk berilmu kita harus start by mau mendapatkan ilmu. Jadi kalau orang disconnected pun, mungkin dari satu sudut kita kata tapi dia tak faham. Adakah dia mau memahami? Satu. Dua, apakah yang berlaku adalah buat-buat memahami dan sloganeering dan bukan kemahuan yang sebenar? Sebab itu juga akan berpasir balik ketulusan, sebab akan patah balik ke integriti juga. Sebab kalau ada empati, ada amanah, itu kan sifat-sifat yang duduk dalam orang kata apa, jalur integriti. Sebab untuk jadi seseorang yang integriti harus ada value-values tertentu yang paksinya kuat. Sebab di momen goyang, integritinya agak goyang ni. So bagi saya integriti itu menjadi asas yang harus kukuh. Sebab kalau inteleknya kurang pun, dia masih boleh ada counsel, dia masih boleh ada advisory panel. Tapi bayang tak ada integriti, ada intelek dan daya usaha. Laju. Macam kita pernah saksikan ni. Laju, menakutkan. Memang menakutkan. Okey. Saya boleh tanya? Boleh. Okey. Ini menyentuh sikit parti. Okey, baik. Parti YB sendiri. Tapi saya cuba melihat kerangka lain lah. Malaysia sebagai sebuah negara dengan orang Melayu dan Islam sebagai majoriti. Tak dapat lari dari kerisauan survival bangsa itu sendiri. Okay. Jadi sesiapa yang nak memimpin rakyat Malaysia tak dapat lari dari menangani isu survival ni dan isu memajukan orang Melayu. Apa yang YB tawarkan melalui kepimpinan YB dalam nak memakmurkan orang Melayu? Pada masa yang sama, kita faham yang negara ini majmuk, kita nak mengimbangi juga dengan keperluan bangsa-bangsa lain. Okey, saya nak mulalah dengan ramai yang sebut sebagai elephant in the room lah. Sering kali parti saya yang saya cintai, yang saya pilih, saya tidak inherit parti ini. Saya buat keputusan lebih kurang taklah sekarang 12-13 tahun yang lepas lah. Pada ketika itu saya buat keputusan untuk menyertai perjuangan DAP sebagai anggotanya. Pada ketika itu bukan sebagai pemimpin tetapi sebagai anggotanya untuk membantu sebagai back-end campaign staff. Dan ketika itu apa yang menarik perhatian saya adalah suatu usaha yang cukup gigih dan jelas untuk menjadi sebuah parti yang bukan setakat mewakili tetapi memperjuangkan nasib semua orang yang tertindas. Semua orang yang tertindas. Dan sekian lama saya ada dalam parti sejak 2008. Saya memahami bahawa DAP ini sekian lama menjadi payung kepada segenap masyarakat yang ditindas dan menjadi payung kepada sesiapa yang merasa diri sendiri ditindas. Jadi di situlah nampak sejarah dan konteks mengapa ramai yang menganggap benda ni sebagai masalah. Ada cukup ramai juga yang tak merasa perkara ini masalah, di mana mungkin komposisi kaum dalam parti bukan sesuatu yang terlampau mirip populasi atau komposisi kaum Malaysia. Ada yang rasa tak penting komposisi kaum,
asalkan kita terbuka kepada semua. Saya setuju sebenarnya. Tapi saya juga setuju apabila ada sesetengah pihak dalam parti yang menyatakan bahawa kita perlu lebih dekat, lebih mirip dengan komposisi Malaysia. Sebab apa yang saudara sebut tadi. Bagaimana untuk bukan setakat menonjolkan tetapi untuk mendalami dan menyelami experience atau pengalaman masyarakat Melayu. Sudah tentu masyarakat Melayu satu bukan monolitik. Sebab ada Rawanya, ada Jawanya, ada Bugisnya, ada Mendaling dia, ada Perak dia, ada Siam dia. Tetapi secara keseluruhannya kita perlu menambah perwakilan di semua peringkat ahli, anggota dan kepimpinan dan wakil rakyat yang berketurunan Melayu bermacam-macam. Okey. Saya tak nak lari daripada realiti bahawasanya ada perlunya, sebab when you deny there's a problem, even if it's not a problem, it denies you the chance to move forward. Sebab kalau rasa status quo ni setakat sekarang ni cukup dah, apa hal kita nak marah ke depan? Dan saya rasa ada konsensus untuk kita nak marah ke depan. So marah ke depan tu caranya, kaedahnya apa, itu terbuka untuk perbahasan. Tapi kita perlu mengiktiraf, menerima bahawasanya kita nak marah ke depan dulu. Dan parti sekarang, parti saya berada di ketika itulah. Kita sedang mengadakan adakah kita nak play defense atau kita nak play offense tu kasar sikit lah. Do we want to play aggressive, forward, progressive looking. So itu konteks. Apa yang saya nak bawa, saya dah hampir ke penghujung penggal saya sebagai ketua pemuda lah. Saya secara bangganya menyatakan bahawa saya seorang rakyat Malaysia yang berketurunan Jati dan Tulin, separuh Hokkien, separuh Hakka. Yakni Cina. Hong Hokkien Hua lah. Hong Kong. Wah, Hong Kong. Okey lah. Pun Hong Kong tampuk lah. Tampuk ni. Jadi saya secara sangat bangga dengan kepelbagaian warisan saya sebagai seorang individu. Tetapi tak seperti saudara. Siam ada, Thai ada, Pakistani ada, Pashto, Melayu, bermacam-macam. Dan sebenarnya itu kekuatan. Itu kekuatan. Menambah kepada apa yang sedia ada adalah satu kekuatan yang perlu kita tambah lagi. Tak pernah saya dengar di mana-mana perjuangan perniagaan ke dalam parti politik ke, kita nak kekal apa yang ada saja. Tak masuk akal kan? So, bagi saya, pandangan saya dan kepimpinan dan tindak tanduk saya sebagai sebahagian kecil daripada kepimpinan parti adalah untuk menggerakkan parti ke arah kemaraan untuk menambah ke dalam the pool of talent of the party. Susah tak susah? Kalau kata tak susah tu tipulah. Sebab kita perlu lawan dengan political muscle memory di mana ada sesetengah pihak yang suka melabel DAP sebagai Cina, pihak komunis, semua campur sekali. Okey. Tetapi kalau kita benar-benar memadani label tu, lama kita diharamkan. Tapi rasanya UMNO lebih dekat daripada diharamkan daripada DAP sekarang lah. Tapi itu cerita lain. Bagi saya, yang induk sekarang, apa yang saya dan kepimpinan parti dan parti perlu secara agresif dan progresif mara ke depan dengan penambahan dan penambahbaikan parti dari segi keluasannya dan kedalaman dia. Dari segi pendidikan ideologi kita, untuk apa yang saudara sebut tadi tentang integriti yang berjalur, bagi saya bergaris dan berideologi. Sebab integriti pun ada tafsiran dia, dan dalam parti punya takrif kepada
apa yang ditafsirkan sebagai integriti berdasarkan sosial demokrasi, keadilan, kebebasan, solidariti, demokrasi. Ini ideological talk lah. So mara ke depan menggunakan perkara-perkara ini yang boleh dan mampu disampaikan dalam bahasa yang dapat, saya tak nak guna istilah pancing seperti parti-parti lain, tetapi dapat tangkap imajinasi dan inspirasi dan aspirasi rakyat. Tak kisah dia Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, tetapi sekiranya dia dapat menangkap aspirasi dan inspirasi golongan belia Melayu yang bukan lagi belia Melayu, Bumi Putra Sabah Sarawak, memperluaskan pengaruh kita di Sabah Sarawak lagi, harap-harap kita dapat perluaskan lagi di Perak, negeri saya. Alangkah baiknya. Semoga orang kata all the best and orang kata semoga YB berjaya dalam aspirasi itu dan usaha itu. Moga-moga. Penuh cabaran kan internally? Kena usahalah. Antara cabaran internal dengan eksternal, ni supplementary to the question. Yang mana Saya yang rasa lebih internal tu pada akhirnya parti akan buat keputusan. Kongres atau Perhimpunan Agung Parti akan buat keputusan dengan memilih kepimpinan yang baru atau mengekalkan kepimpinan yang sedia ada dengan penambahan. Sebab saya cukup kagum dengan kepimpinan yang ada sekarang. Bukan nak mengampu ke apa, saya tak ada di dalam. Saya sudah ada di dalam kepimpinan. Bukan saya nak puji diri, tapi saya adalah ketua pemuda, iaitu satu sayap di tepi kepimpinan induk, parti induk. Tetapi saya rasa result speaks for itself lah. Dalam sejak 2008 lagi sehingga sekarang, penambah luasan, penambah dalaman, both in depth and in width of the party's reach, dan juga dari segi, sebab dalam politik di Malaysia kita tak boleh lari daripada bilangan kursi yang dimenangi di semua peringkat, di peringkat DUN dan juga di peringkat parlimen. Cukup tak boleh dikatakan memuaskan, tapi cukuplah dari segi progression trend dia. Nak tambah lagi mungkin boleh, tapi kita juga kena ada konsensus di antara parti-parti yang belum atau bukan seteru lah. Faham. Okey. Termasuk yang bukan kawan tetapi bukan lawan dan juga kawan. Jadi track record untuk kepimpinan yang sedia ada, atau actually let's not say kepimpinan yang sedia ada, hala tuju yang sedia ada, unjurannya, trajektorinya nampak bagi saya bukan saja okey, tetapi dia boleh tahan. Parti dan perwakilan dia dan akar umbinya akan buat satu keputusan untuk mengekalkan yang sedia ada, trajektori dan unjurannya yang akan diterjemahkan oleh sesiapa yang berjaya masuk ke dalam Central Executive Committee yang bakal berlangsung tak lama lagi, bulan Jun. Atau mungkin ada kepimpinan yang baru. Kepimpinan yang baru itu mungkin akan lebih hebat, lebih gemilang. Mungkin tidak. So, saya tak kuasa nak ramal apa yang akan berlaku, tetapi harap-harap at the very least maintain the current trajectory. Saya dapat rasakan bahang internal parti punya kongres ataupun sidang kongres. Tapi kat luar tu akan ditentukan oleh apa yang berlaku kat dalam. Sebab kebanyakan panah dan peluru datang dari luar yang perlu defend off oleh dalaman. So, selesaikan dalaman dulu. Sebab kalau tidak, panah antara diri sendiri itu tak elok bila dah ada panah dan peluru datang dari luar. Saya sentiasa rasa kenapa retorik dan sloganeering susah di Malaysia. Sebab realiti di peringkat kebangsaan dan realiti grassroots, maksud dalam pencarian undi sama ada dah sebagai parti ataupun pencarian sokongan dalam internally, currency-nya beza kan. Currency yang ni, ini untuk menjaga kita. Okey, naik jadi pemimpin. Betul, di peringkat kebangsaan, di peringkat nasional,
realitinya lain. Ya. Majmuk. Kita bercakap tentang macam mana nak jaga, dan selagi semua parti tak dapat reconcile dua aspek ni, selagi currency-nya bukan sama, selama itulah kita akan rasa semuanya adalah janji manis, semuanya adalah momokan, semuanya adalah sloganeering semata-mata yang tidak ada aliran ataupun hujung pangkalnya. Sebab dia datang kat bawah-bawah kampung-kampung satu-satu lain. Naik atas realitinya lain. Dia bukan saja beza antara dalam dan luar tau. Kat luar pun dia bermazhab-mazhab. Currency-nya pun berbeza-beza. Okey. Dan bagi saya tak boleh lari nak menyalahkan pentadbiran dan struktur feudalistik dan juga berasaskan kaum yang dah kita inherit, mewarisi sekian lama lah, 3-4 generasi. Bila nak kempen depan satu crowd yang 100% Jawa, berbeza bahasanya, berbeza umpan berbeza dengan yang crowdnya 100% Mandailing, yang berbeza dengan 100% Siam. Okey, yang berbeza dengan apa yang kita nak labun kat Bota dan belanja kat Perak, yang beza dengan yang 100% Hakka, yang berbeza dengan 100% English speaking Cina Bandar. Berbeza, umpannya berbeza, bahasanya berbeza, penampilan punya juga cukup berbeza. So memang the politic of rhetoric dulunya senang. Sebab hang masuk kampung ni, hang tahulah dia punya demografi. Tapi sekarang ni, hang dengan teman labun kat Facebook, satu dunia tahu. Betul. So benda tu lebih susah, tetapi benda tu juga menjadi semak dan imbang kepada apa yang nak dijanjikan dan apa yang nak diketengahkan. So it's a good thing. Bukankah itu menjadi lebih relevan sekarang? Ya. Sebab semuanya dah start susah. Ya. Kita start rasa kalau apa yang dimomokkan selama ni 60 tahun lebih, hidup kita masih sama. Account bank tak banyak beza sangat. Ya. Tapi yang kita dapat berita, orang ni bilion, orang tu bilion, orang ni hidup okey, luar daripada kepompong kita. Masa juga menjadi penentu sebenarnya kan. Time is the best factor to determine as a apa orang kata barometer. Dan sekarang rasa semua rakyat bersatu hati, Cina, Malaysia, Cina, Melayu, India, Kadazan, Murut, itu susah. Ya. Apa je yang kita rasa dimomokkan ataupun umpan sebelum ni tak jalan. Dan apa yang lebih diperlukan lah benda. Habuk pun tak nampak lah. Habuk pun tak nampak. Tapi yang demo punya bukan main. Demo kat atas-atas lah. Yang demo kat atas-atas tu, Cina, India, Iban, Kadazan, semua dapat. Informasi lebih terbuka. Kita dapat tengok, kita dapat melihat janji-janji apa internally juga. Ada yang minta-minta kontrak di dalam persidangan sendiri. Ui, hebat. So kita juga jadi terbuka. Ini masalah, dan pada masa yang sama ini merangkap semua parti. Maksudnya dari side Kongres, parti YB sendiri, yang kita juga merasakan macam mana ni macam sebab kalau yang side tak settle tu, sampai bila-bila juga kita akan melihat partinya ataupun hala tuju partinya tidak akan dapat lebih berkembang melebihi apa yang ada sekarang. Juga bermaksud parti juga tidak dapat menyumbang lebih daripada apa sekarang. So itu pandangan saya. Tapi paling penting adalah bagi saya, orang Melayu, soalan tadi adalah saya percaya orang Melayu harus dahsyat. Bukan sebab ada orang lain nak curi barang dia. Orang Melayu harus dahsyat sebab dia abang sulung kat sini. Dialah abang yang kena jaga adik-adik. Dan dia ramai. So kalau abang sulung di semua family harus teguh, harus utuh, harus resilient, harus dahsyat. Tapi pada masa yang sama, kemakmuran kepada non-Malay akan lebih makmur kalau orang Melayu spending powernya dahsyat. Sebab ekonominya, equilibriumnya kita dapat tengok yang banyak berniaga lah non-Malay. Walaupun Melayunya ada, tapi pasarannya akan lebih rancak, perniagaannya lebih rancak, kurangkan kebergantungan pada politik dan ahli politik, biar lebih organik. Dan itu yang akan buat bagi bila orang rasa kemakmuran, tak adalah kebergantungan terhadap sloganeering dan momokan tu. Sebab momokan tu cuma akan valid selagi
kemakmuran tak wujud. Sekarang anda perlukan saya selagi anda tidak berjaya. Betul. Sebab saya akan sentiasa datang kepada anda yang habislah you, RM2 you ni habis. Tapi dalam poket saya ada RM2,000, it doesn't matter. Selagi anda tidak tahu. Cuma sebelum ini mungkin informasi kita tidak ada, tapi sekarang kita lebih ada, kita lebih terbuka dan berasaskan itu, saya berpaksikan itu juga, saya tak partisan atas itu. Saya lebih performance based. Saya berharap juga kata siapa yang turun jadi independen lebih exciting daripada partisan kandidat. Sebab saya rasa partisan kandidat akan terikatlah ke pompong tu walau macam mana pun, and dengan keadaan yang akan berubah anyway. 2-3 penggal ke hadapan ini, saya rasa beban baggage burden ke atas kandidat independen lebih exciting dan kurang baggage. And dia akan datang dalam sasiah dia sendiri terhadap masyarakat setempat dia. So saya berharap tu, maksudnya orang Alor Setar represent orang Alor Setar, tak payah lompat pada mana hanya kerana Ketua Perhubungan Negeri letak kat situ dan sebagainya. Tak. Forget about tactical, forget about skin of thing, forget about anything. Is orang daripada society tu, daripada masyarakat itu berkhidmat untuk masyarakat dia. Kalau dia tak perform, mak bapak dia, family dia, orang tahu, malu. Jadi dia lebih ada orang kata apa, put his skin in the game. Sebab maruah family akan tergadai kalau tak perform. Macam sekarang saya tak rasa benda tu berlaku sangat. Dia macam saya boleh tabur, okey lah. Saya mungkin nak ulas apa yang saudara cadangkan, idea yang baik, bernas dan sepatutnya dan diperlukan. Cuma satu yang sering saya ungkaplah adalah muscle memory, the political muscle memory. Bila saya angkat tangan nak tampar, saudara punya natural response nak alang. Kat Malaysia ni, benda ni saya pun tak tahu dia baik ke buruk, tapi kita harus terima hakikat bahawasanya mungkin dia lain kat Sabah dan Sarawak. Mungkin. Tapi kat Semenanjung, atas indoktrinasi dan juga budaya yang telah tersemai sekarang jadi pokok, kalau tak ada parti, susah nak dapat atau capture aspirasi dan imajinasi dan menginspirasikan pengundi. Rakyat setempat? Ya. Orang kampung YB sendiri tak akan percaya YB kalau YB tak bernaung di bawah parti. Is that correct? Yes. Ini kepercayaan saya. Betul tak betul belum diuji sebab saya belum ada dan tidak rasa akan ada kecenderungan untuk lawan atas tiket Howard Lee. Dan mungkin bukan semua kawasan, tapi kebanyakan kawasan akan terikat dengan aku nak undi parti pembangkang atau aku nak undi parti kerajaan. Letaklah tiang lampu pun. Doesn't matter. So, kat kampung saya letaklah anjing ke kera. Tu bahasanya kasar kan. Tiang lampu je. Maksudnya tak bernafas, tak bernyawa dan tak berguna. So saya rasa dia sebiji macam yang kita pernah labun dulu lah pasal ICERT. ICERT ni dapat tentangan yang hebat. Tetapi kalau pilah tanya siapa yang berdemo kat jalan raya, apa yang demo faham pasal ICERT tu, demo tak ada tahu sangat. Tetapi tentangan yang hebat itu dari cukup ramai yang telah menyebabkan salah tafsir, salah faham, salah didik dan salah informasi, itu menyebabkan kebanyakan orang menolak. Dan sekarang kita dan dia tak diterima. Bukan saja menolak, dia tak terima pun dah cukup hebat lah. So sekarang ni ada cukup ramai di luar sana, notwithstanding rakyat sengsara sekarang cukup muak jenuh menyampah kat politician, terima. Tetapi sekarang kecenderungan orang yang menyampah dan jenuh dan muak dan meluat tu, aku tak nak mengundi dah. Saya cenderung ke arah tu, to be honest. Yes. To be honest, saya sendiri pun cenderung ke gitu sebab aku dah menang ni. Kenapa demo yang jadi kerajaan? Apa hal ni? Tetapi pada waktu yang sama, apabila kita kaji dan selidik dan betul-betul memahami, kalau kita give up,
kalau kita putus asa, kalau kita serahkan kepada demo saja, yang kaya dan berkuasa akan terus dan lebih berkuasa. Saya cuma tak kenapa tidak itu bukan sebagai give up. Saya lebih memandang sebagai signal kepada ketidakpercayaan terhadap apa yang berlaku, terhadap the fabric of politician yang wujud di negara kita. So it's a signal yang kalau cukup ramai dan dia jadi peratusannya kan sangat rendah. Dan dia mengganggu gugat result lah, sebab resultnya dah tak jadi, the integrity of the result will come into play. But do you think yang mereka yang sedang berkuasa sekarang akan ambil pot dan care tentang integrity result? Sebab dia akan rasa benda tu aku menang. At some point dia, daripada saya pergi, maksudnya nak kena queue panjang-panjang dan sebagainya, at the end of the day sama juga. Sekurang-kurangnya tak, ramai-ramai tak, ataupun memang menangguk terus dengan independent candidate. Sebab kalau boleh, saya lebih menggalakkan biar rakyat bukan parti, rakyat bangun untuk menyelamatkan rakyat. Biar dia hashtag kita jaga kita tu lebih materialize dalam konteks individu yang kita rasa disegani, dihormati, bermutu, yang mengambil tampuk untuk memimpin masyarakat setempat dia. So orang Johor tak payah datang Kedah, tak payah nak, no. Buat yang terbaik untuk tempat anda, untuk sanak saudara anda, untuk cikgu anda, untuk anak jiran. Ini saya rasa lebih praktikal. Mungkin saya naif, tapi saya rela untuk naif daripada saya well aware and savvy about politics and political situation in this country. Tapi akhirnya yang lebih merugikan adalah rakyat dan lebih menakutkan adalah masa depan anak, cucu, cicit saya. I mean, you're definitely savvy lah. Hang nampak semua benda ni. Saya rasa actually ni soalan. Is it my turn? Silakan. Is it my turn? Silakan. Yes, Is it my turn? silakan. Okay. Silakan. Ni soalan yang tak naklah sebut nakal. Pada ketika ini, kita seringkali di Malaysia kurang sikit. Di luar sana bila kita bicara tentang ideologi politik, tentang hala tuju politik dan parti-parti, dia sentiasa adalah antara kiri dan kanan. Di antara di antara yang kaya versus yang miskin. Yang asal versus yang pendatang. Di Amerika Syarikat, politik arus perdana cenderung membincangkan antara sasiah dalam siasahnya, antara sasiah dengan kemasyarakatan, atau individualism versus collectivism. Individual rights versus collective rights. Kalau perlu, dan saya bukan kata is absolute, kalau perlunya untuk Malaysia dalam 6 bulan atau setahun yang akan datang ini, is short term, because we have to think about the short term agenda sekarang, sebab kita tengah hadapi bla 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 bla. Memang sekarang memang luar biasa. Tak pernah kita menghadapi apa yang dunia tak pernah. Perlukah sang penguasa, pemimpin, individu maupun parti maupun masyarakat maupun NGO maupun pertubuhan tumpukan masa, sumber dan tenaga kepada pembangunan sasiah dalam siasah atau kemasyarakatan dalam siasah? Should it be focused on individualism untuk bina individu atau bina masyarakat? Saya rasa soalan ni patah balik ke reflect apa yang berlaku dalam negara kita. Banyak benda yang Malaysia nak bersifat top down. Which is kita nak bagi negara kita ni ke arah ini. Boom. Daripada atas, hasrat, aspirasi dan sebagainya, pergi ke working committee, maksud corporate dan sebagainya, atau GLC atau apa, turun bawah, datang sampai bawah. Tapi orang atas dengan bawah disconnected. Whereby di US contohnya,
Silicon Valley organically daripada bawah, keperluan diisi oleh pemerintah. Jadi dia mengembang, ada keperluan baru, ada penambahbaikan, pemerintah isi lagi dan dia naik sampai ke atas. Membawa kepada, kalau Malaysia bertanya direct kepada soalan YB tadi, saya tak ada jawapan. Tapi apa yang pasti, saya tahu top down approach tak berjaya. Dari sudut execution. Banyak benda, saya percaya NEP dan sebagainya, banyak dasar di negara kita. Dasar execution. Okey, saya setuju. Cuma saya nak secara lebih spesifik lah. Seorang adun macam saya, adakah saya perlu letakkan jangan kata 100%, 80% daripada saya punya working week on projek-projek atau inisiatif-inisiatif untuk setempat masyarakat, projek-projek kemasyarakatan, atau saya perlu fokus kepada mencari individu-individu yang paling sakit, paling tenat, paling susah, paling sengsara dan give all my time to these individuals. Dan biar yang M40, biar yang susah punya M40 dan B40. Do I need to help individuals? Short-termism, saya would say that. Maksudnya tak dapat lari daripada membantu. Tapi selagi ada orang melarat, selagi ada gelandangan, itu bermaksud di tempat, maksud servisnya problem. Institutional service, ya. Servisnya problem. Sebab kalau servisnya tak problem, tak akan ada wujud masalah tu. So kalau short termism, saya kata you have to lah. Tapi kalau kita cakap dalam kerangka yang lebih luas, lebih medium term, long term, ada gelandangan, ada orang miskin, ada orang tertindas dan sebagainya. Is a clear sign kegagalan dalam institusi untuk dan struktur. So, short term, yes, obviously, yeah. But if you spend most of your time, 80% of your time, circling this problem, who's going to solve there's a larger problem. Yeah, exactly. There's a larger problem at stake yang akan mengganggu gugat daya saing negara. Hala tuju daya saing negara as a nation. So, bagi saya, the answer is in that regard lah, short term, yes. Tapi it also shows that the big picture problematic. Kenapa saya tanya soalan itu? Sebab sering kali lah kami sebagai wakil rakyat yang taklah senior sangat, pernah jadi exco, state minister, even when dalam pejabat exco pun kita terpaksa handle individual cases. Dan bukan saya bermaksud individual case tu kecil tau, sebab ada individual cases yang memang open a can of worms yang menunjukkan masalah sistem dia. Dan bila kita saksikan, ambil contoh seorang mak, ibu, hujung 40-an atau awal 50-an, ibu tunggal, anak dia 20, baru masuk universiti, baru nak masuk universiti atau second year, tiba-tiba dia stroke. Ayah dah meninggal lama dah, tapi dia ada stroke, totally incapacitated, dia memang tak boleh kerja, dan anak dia tiba-tiba tak boleh kerja, tak boleh bersekolah, kena jadi penjaga. Masalahnya, masyarakat kita, services kita, healthcare system kita tak ada penjaga. Dan dalam kita punya tenaga kerja sumber manusia, tak ada profession penjaga yang profesional yang dibekalkan oleh healthcare system. Maksudnya, tanpa penjaga ini, anak dia umur 20 kena basically give up lah dia punya education untuk jaga mak dia. Dan belum tentu lagi dia akan terlantar berapa lama. Berkaitnya adalah saya melihat bila kita cakap setempat kan, YB kan, sebab saya tak ada, saya bukan ahli politik, jadi saya tak tahu dari sudut liaison dan dalam konteks tu. Tapi saya memandang kalau kita di satu tempat, pemerkasaan local NGOs ataupun local bodies yang membantu pemerintah, maksudnya even local sendiri, kan akan mengurangkan beban, satu. Dua, dari sudut pemerkasaan aktivisme di sekolah, pengakap, Bulan Sabit Merah, St. John dan sebagainya,
kan juga membantu ke arah itu. Jadi maksudnya bila saya kata daripada bawah naik ke atas, dia bukan daripada atas yang nak set. Dia dah jadi you develop your own people in your own constituency in order to be model as a country later. If you can do that, then you can handle 33 million. Absolutely, absolutely. Tapi saya nak lontarkan salah satu kompleksiti. Waktu kita kerajaan, ramai yang nak bantu. Kembali sebagai pembangkang pun masih ramai yang nak membantu. Cuma waktu kami jadi kerajaan, dana dan yuran yang diperlukan untuk menyampaikan mobile care services ini, sebagai pembangkang, peruntukan kita walaupun sekarang dah ada sedikit atas usaha kami, tapi tak cukup untuk nak bagi a lot of these operations untuk berjalan. Kerajaan yang sedia ada either tak pandang atau belum pandang atau tak hendak pandang. So, bukan demo tak nak, demo nak teruskan walaupun tak ada peruntukan, belum dapat, okey, tak naklah syak sangka atau sukuk sangka buruk, tapi dia belum dapat lagi. Dan untuk services nak jalan, kalau nak keep an ambulance untuk terus berjalan, allowance untuk jururawat yang nak sekarang dah tak cukup masa dalam 24 jam untuk nak vaccinate dan sebagainya, untuk kekalkan services ini kepada mereka yang perlu setiap Isnin, Rabu dan juga Sabtu kena cuci luka, yang kalau tak dia akan terus berdanah. Orang-orang ni yang paling susah, yang tua, tak ada anak, tak ada ibu bapa nak jaga, siapa nak jaga mereka? The current healthcare system tak cukup orang, anggota, duit untuk jaga mereka. So, local NGOs tak ada dana, anggota tak cukup. Problem ini, it's a systemic problem that needs individual intervention. Faham? The problem ialah bagaimana kita nak mencapai keseimbangan kedua-dua. And inilah sebenarnya the real problems on the ground. The systems are not there. The structures are not there. Yang ada structure adalah yang atas-atas. Kepada pemimpin-pemimpin, bakal pemimpin, dengarlah rintihan ini. Sebab inilah realiti di peringkat bawahan. Saya tak tahu apa yang diorang report masa ketua pemuda masing-masing kawasan apa semua. Saya tak tahu ketua cawangan, ketua bahagian macam mana, ataupun di peringkat kongres ni. Tapi ini realiti yang kalau disconnected, then akan nampak kami ni rakyat hanya sebagai numbers, statistik untuk anda borak-borakkan di dalam parlimen. Kami bukan statistik. Ini adalah anak bangsa kita. Ini adalah saudara-saudara kita, saudara pelbagai bangsa. And itu yang buat bagi rakyat marah, baby. Itu yang buatkan bagi kita rasa disconnectivity antara pemimpin dengan rakyat. Dan permasalahan sebenar daripada penyelesaian yang disampaikan dari atas. Dari atas, top down dengan label, dengan package yang bunyi huge sounding, sounds very cool, billion. Realitinya tak trickle. Realitinya tak ada. Ada, belum sampai. Kalau pemimpin setempat pun ada tapi belum sampai, apatah lagi yang seharusnya menerima. Dan ini cut across board. Dan kalau ditakdirkan satu hari nanti YB berkuasa dalam kapasiti mana yang lebih besar pada ni pun, harap menjadi sesuatu yang YB boleh bawa bersama di masa akan datang. Benda ni kami ada bawa waktu jadi kerajaan lah. Tapi sebelum benda ni jadi dan terlaksana, rampih kuasa pula. Dapatlah merasa sekejap kan? Alhamdulillah. Tapi rakyat belum. Saya rasa apa dah. Tapi okay. Thank you very much. Thank you. Tapi for your time. Saya ada quick fire round. 3 soalan each. Okey. Kena jawab dalam 1 ayat atau kurang. Boleh. InsyaAllah kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Han dulu, tanya dulu. Apa? Silakanlah. Okey, saya tanyalah. Apa yang YB dapat sifatkan sebagai pencapaian terbaik YB dalam bidang politik? Dapat mencabar banyak status quo di dalam parti maupun dalam kerajaan sewaktu saya jadi kerajaan. Antaranya adalah menukar persepsi bahawa parti saya tak mampu, tak kuasa nak memerintah, malah dapat sedikit pujian yang ikhlas daripada parti
ketiga yang bagi tahu balik. Nice. Itu satu ayat yang panjang. Ni bergantung pada siapa nafas panjang untuk kumpulkan semua masuk dalam satu para kan. Not bad. Silakan YB. Terbaik dari Langit. Okay. Satu filem yang cukup saya kagumi. The final scene. Ya. Yeah. Burke dicolek. Dia benar-benar dicolek oleh alien ke dia sebenarnya mati kerana either overdose dengan dia punya painkiller atau akibat daripada dia punya brain cancer, atau sebenarnya itu khayalan di ambang kematian, atau apa sebenarnya? Sebab deep tau. Okey, nafas saya tak panjang macam tu Kalau sebelum ini dia ada di outer space, jadi ending itu adalah convergence untuk sequence outer space dan sequence realitinya. Okay. The convergence of reality dengan dia punya khayalan. Terserah kepada tafsiran lah. Yalah takkan aku kena mati, tinggal apa, bawakanlah teruskanlah legasi aku ini. Kan macam drama lah pula kan, tak best lah. So I think Reza Minha ada juga Ning Amin, I think did a very good job coming up with that ending. I like it. I'm glad you like it. I definitely like it. It's confusing because there's no finality but enough of that finality. Closure kan, still dapat closure feelingnya kan. The thing is, I have finality but no closure. Closure in terms of logical closure okay lah. Okay. But it's quite illogical also. yeah, it's okay, your major turn. realism. Yang kedua, Ditika, apa yang terbaik untuk negara bukan yang terbaik untuk parti? Di mana YB berada? Terbaik untuk negara tapi apa yang terbaik untuk negara tidak semestinya terbaik untuk parti. Pendirian YB akan ke arah mana? Banyak sebenarnya. Apabila semua parti diwajibkan untuk duduk semeja, berunding dan mencapai satu konsensus blueprint untuk negara mara ke depan daripada krisis yang sedia ada. Tak answer question. That wasn't the question. I mean, the question is, when what's best for the country is not best for the party, where do you stand? What is my stand? If itulah pilihan. Yeah. Best for the country versus what's best for the party. Yep. What's best for the country? When what's best for the country no what's longer best for the country? There's no two ways about it. Okay. Because if there's no country, where's the party? Right? No, it's okay. It's okay. I'm just Ini tak perlu bahas pun. I like it. Yeah. Sebab ada orang yang cuba struggle untuk bahaskan. Sebab bila tak dapat dan lari pada realiti kan, terpaksa mencari-cari jawapan dan sendal-sendal jawapan. Dan I like the fact that it's very swift and very, I can see it. I can see that kalau soalan itu diframekan, apa yang terbaik untuk kemanusiaan tetapi buruk, apakah pilihan saudara antara kebaikan untuk seluruh umat manusia dengan seluruh negara? Nak pilih mana? Oh, tu untuk saya. Ya. Apa yang baik untuk umat manusia akan baik untuk negara apa? Tak semestinya. Seperti? Kalau katakan untuk negara macam Malaysia, if we invented the vaccine. We invent. Okay. If we invented the vaccine. Dan kalau kita jual, it will basically free our country from any form of poverty, etc. Imaginary lah. Okay. Jual ke mana? Jual ke ke seluruh dunia. Okey, akan settlekan masalah ekonomi negara kita. Ya. Okey. Untuk 500 tahun yang akan datang. Okey. Kita akan jadi the next Sweden, the next blah blah blah. Okey. Tapi
ramai negara di luar sana yang tak mampu, tak kuasa, tak punya keupayaan untuk beli. Okay, there is a middle ground solution yang perlukan masa yang panjang untuk dirundingkan. Sebab Malaysia settle kita boleh tolong je. Yang luas sebab Malaysia is 33 million. Takkan 33 dosage kita tak boleh produce dalam certain amount of... Masalahnya nak jual ke tak? Bayangkan kita dapat soft power through bagi. Ni dah lepas satu ayat dah. Kan, the amount of soft power kalau ini kita kasih, Of course. it create world dominance, satu. Tapi dua, saya berbalik kepada Sweden. Duit minyak je kan? Kita tak ada minyak untuk jadi Sweden. Dia banyak minyak. Then what happened? Lebih daripada Sweden. Kenapa kita tak jadi Sweden? Kita ada Iceland minyak. pun tapi juga. Tapi kita tak macam Sweden pun, kita minyak juga. Kan? Okay, so giliran I think it's your I dah turn. tanya balik dah. Oh, dah tanya I balik? Ah. Okay. Kita Last. sentimental last. Kita sentimental last. Malaysia macam mana yang YB nak tinggalkan untuk anak YB? Malaysia yang setiap rakyat punya kebebasan daripada penindasan dan bebas untuk mencapai segala cita-cita yang murni. Keadilan menempuhi semua. Kita semua mampu dan mengusahakan solidariti di antara semua, dan kuasa berada di tangan, minda dan hati rakyat. Cik, ni kalau ada main piano sikit kan, slow kan, ballad kan, cik, touching kan. My name is Howard. Last one untuk saudara. Ini mungkin kau ngajar sikit ah. Allah, silakan. Palare, family name. Family name. Bron dengar cerita adalah nama panggilan yang terpesong sikit daripada nama panggilan mak. Apa maksudnya? Tak adalah. Tak boleh lah senapas kalau nak ada hole ni. Orang datang rumah, kawan saya daripada Darjah 1 datang rumah. Dia evolusi tapi asal dia lah kejadian orang datang rumah. And then mak saya kata, Namron, macam nama Namron, air panas tu, nak minum apa tak kawan-kawan ni? So dia orang macam, ni nama dia kot. So dia start lama-lama dia run and eventually Bron and kita rasa there's no point kita nak betulkan pun sebab you can never win in this war. So layankanlah, eventually they settle down on Bron and Bron ever since. So it's actually a mistake lah. Tapi alhamdulillah lah sebab Namron tu dapat kat Namron lah. Okey, terima kasih saudara. Terima kasih Rabi. Satu perbincangan yang cukup mendalam, yang cukup menyentuh hati. Sama-sama. Thank you. Dan harap-harap kita boleh adakan lebih lagi perbincangan seperti ini yang lebih mendalam walaupun dah sangat mendalam. Terima kasih. So, kepada rakan-rakan saudara-saudari di luar sana, demikianlah, sudahlah episod pertama Tukang Tanya. So, untuk episod yang akan datang ni, yang saya harapkan akan diadakan minggu depan, kita akan tampilkan tetamu-tetamu khas. Mungkin taklah sekhas dan seistimewa saudara Bron. Tak adalah, dia orang lagi panas lah soalan kan. InsyaAllah. Dan untuk siapa yang akan ditampilkan sebagai tetamu, sila like page saya dan share show ini. Dan menghubungi saya melalui private message ke, nak Twitter saya ke, apalah, tak kisahlah. Nak jumpa siapa, nak dengar dari siapa pun boleh terus DM saya dan kita akan jumpa, nak kata minggu depan tapi akan jumpa saya kat telefon. So anyway, thank you very much. Good night. Thanks Bron. Terima kasih YB. Thank you bro. Thank you. Thank you.